buku menulis mengatur diri berfikir. Dalam buku ni ada saya terangkan tentang konsep fiction science. Sekejap ya. Okey. Jadi kan dalam fiction science ada banyak kategori yang boleh dipecahkan dan kita kena ingat bahawa fiction science dia bermula sangat awal dan kita hanya mengenali fiction science ini melalui filem-filem barat, melalui filem-filem Hollywood baru kita kata itu fiction science. Dan jadi kita punya cerita ni lebih kepada saduran-saduran, misalnya alien dia rupa alien mana? Alien yang kita tengok dalam E.T., Close Encounter of the Third Kind. Itu yang lebih moden lah. Planets of the Apes, kan itu kan semua fiction science. Ada konsepnya, ada ceritanya, ada terkehadapannya dan konsep ini dimulakan kalau kita ingat novel Frankenstein. Okay, ini sejarah sikit lah. Frankenstein, dia nampak macam cerita horror kan? Cerita doktor yang cuba menghidupkan mayat tadi. Frankenstein itulah nama doktor tu. Monster itu tidak bernama. Kita yang selalu kata itulah Frankenstein. Tak, sebenarnya nama doktor itu adalah Dr. Victor Frankenstein dan ditulis oleh seorang penulis wanita bernama Mary Shelley. Mary Shelley telah menghasilkan sebuah cerita dan kemudiannya diteruskan dengan penulis-penulis lain, misalnya Jules Verne, From Earth to Moon, 20,000 Leagues Under the Sea. Ini daripada sejarah kerangka barat. Kemudian kita kena faham bahawa dalam konsep penulisan fiction science Melayu, ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Yang ini ialah kajian saya dalam sarjana, iaitu saya tulis tentang fiction science dalam cerita-cerita Lipur Lara Melayu. Saya menyatakan dalam tesis saya bahawa cerita-cerita Lipur Lara ni maknanya yang lisan, bukan yang tulisan, bukan hikayat yang bertulis macam hikayat Hang Tuah ke, bukan yang itu. Ini yang lisan saja, cerita-cerita Lipur Lara. Misalnya hikayat Malam Dewa, Malam Deman, Anggun Cik Tunggal. Ni kalau pernah dengar lah, orang-orang lama biasa akan dengar cerita macam ni. Orang Melaka kan masih kuat lagi tradisi bercerita kan. Mungkin pernah dengar cerita-cerita begini. Cerita ini sebenarnya adalah asas kepada fiction science Melayu. Iaitu pemikiran saintifik orang Melayu. Kena ingat kerangka saintifik orang Melayu ini dipanggil fiction science proto. Maknanya bentuk yang awal. Bentuk awal fiction science bagi orang Melayu sebenarnya berada dalam cerita-cerita Lipur Lara. Kerana saya menemui banyak konsep sains dalam tu. Tapi orang meletakkan cerita Lipur Lara sebagai cerita dongeng. Dongeng jadi dia tak kat kaki je lah. Jadi alah cerita berangan. Sebab tu orang Melayu dikatakan sangat kuat berangan. Sebenarnya tak. Kita ada konsep sains yang kita tidak namakan pada ketika itu kerana nama tidak ada dan teknologinya dikatakan tidak wujud. Tapi sebenarnya ada. Teknologi itu ada tapi kita sendirilah. Okay. Fiction science proto ini, kita nak terang ni panjang lah ya. Tapi tak apa. Ambil dulu konsepnya. Fiction science proto, asasnya dalam cerita-cerita Lipur Lara ya. Cerita-cerita Lipur Lara ni sebab apa tau? Saya ambil contoh. Dalam satu cerita bertajuk Bongsu Pinang Peribut. Tak apa, tulis je. Bongsu Pinang Peribut. Dalam Bongsu Pinang Peribut ini ialah ada satu kapal. Kapal ini dikatakan oleh ayahnya, kapal ini apabila dia bergerak satu tempat, kalau dia sampai kat situ dia berhenti sebab dalam kisah itu ialah raja yang dia pergi ke satu tempat dan anak dia mencari dia. Kata raja tadi, kalau kapal kau nanti berlayar sampai ke sini anak dia, kalau kapal kau berhenti dan tak boleh bergerak, tak tahu kenapa, tak ada, bukan sebab sauh, bukan sebab apa, dia sendiri tidak bergerak, di situlah aku ada. Ayah dia kata. Jadi juru batu dan juru malim dia kan yang juru mudi, juru batu, juru malim kan, orang-orang nakhoda tadi turun dia turun ke bawah kapal, melihat tak ada apa-apa bawah tu, tapi ada batu yang tidak kena pun dengan kapal tu. Setelah batu itu dialihkan, barulah kapal itu boleh bergerak dan dia bukan tersangkut pada kapal, tak bersentuh pun. Jadi sebenarnya yang nak dikatakan ialah konsep magnet, kemagnetan. Magnet ada, konsep tu ada tapi tidak dinamakan. Saya pun tak tahu kenapa dia tidak sebut sebagai besi berani. Sebab orang Melayu ada besi berani kan. Kita tak sebut dalam cerita tu. Tapi saya faham itu sebagai konsep magnet memang ada. Konsep jirim, konsep klon memang ada dalam fiction science Melayu. Contoh kalau tak percaya klon. Klon ada dalam kisah, saya lupa tajuk dia. Tapi tak apa. Kisah ini, yes, klon. Dia klon.
dia nak pergi ke satu tempat. Jadi dia tak boleh berada pada dua tempat dalam satu masa. Jadi dia gosok daki dia. Daki tu tahu kita punya daki. Dia gosok daki dia. Banyak daki dia jatuh dan diserunya dan dijadikan satu bentuk yang menyerupainya. Dan dia tak pergi. Klon dia yang pergi. Jadi daki tadi membentuk seperti rupa dia dan pergi. Memanglah kita kata alah tu magic lah kan. Tak, magic is when science cannot explain it. Bila science boleh explain, dia tidak jadi magic, dia jadi fiction science kan. Jadi sebenarnya konsep tu ada dan diterangkan dalam cerita itu ikutlah bagaimana kita nak faham perkara itu. Saya melihatnya sebagai klon. Itu konsep. Ingat, fiction science proto. Bukan yang moden, proto. Maknanya konsep tu memang ada. Dan sebagainya lah. Konsep wireless. Kita mana ada konsep wireless. Misalnya dalam hikayat, parang puting. Parang puting ni parang yang tidak berhulu, tidak ada pemegang, dia tidak ada, dia besi sahaja. Parang ini yang boleh disuruh-suruh, dia disuruh oleh pemegang, orang yang punya parang itu, dia boleh letak apa saja. Dia boleh letak pokok, leher, apa saja, musuh dan sebagainya. Itu adalah konsep wireless. Di konsep itu sudah ada dalam apa kita panggil orang Melayu, memang sudah ada konsep itu. Jadi benda-benda ini kita faham dulu asas dia, sebab orang Melayu jangan tinggalkan asas ini. Apabila kita menulis fiction science, kita terus melompat ke barat. Boleh kita ambil hal-hal teknologi dan saintifik yang betul-betul kita faham tadi, tetapi jangan lupakan asas kita. Orang Melayu kita ada sebenarnya, tapi kita meletakkan kepada bahagian ini cerita dongeng, cerita sakti, cerita magic, tak ada apa-apa kan. Jadi kita terus boleh melihat dari aspek-aspek yang lain juga ya. Okey, jadi dia formula mudah dia ialah apabila dia boleh diterangkan oleh sains, dia menjadi fiction science. Apabila dia tidak boleh diterangkan pada waktu itu, dia nampak macam magic. Itu aja, perspektif tu saja yang menyebabkan kita tak faham benda tu jadi magic lah. Macam dulu orang kata semuanya hantu dan sebagainya. Sekarang ni kita ada istilah paranormal. Maknanya kalau orang yang mengkaji paranormal mungkin akan nampak sebenarnya ialah perbezaan wavelength menyebabkan kita tak boleh nampak. Dan kita faham ada bunyi yang ada haiwan tertentu saja boleh dengar, tapi manusia tak boleh kerana wavelength tak sama kan. Jadi itu sebenarnya kalau kita kata wah macam mana dia boleh dengar, macam mana kita haiwan ni boleh dengar, macam mana tak boleh dengar. Sebab tu tsunami, kenapa ikan yang tertentu boleh lari ke darat tapi kenapa manusia tak dapat kesan. Jadi kerana kita tak mempunyai frekuensi yang sama. Jadi sekarang ini baru konsep frekuensi itu mula difahami. Kenapa kita tidak boleh nampak makhluk halus dan sebagainya kan. Dulu-dulu dianggap sebagai benda-benda yang menakutkan kerana kita tak faham. Tapi apabila kita faham sebenarnya kita tidak boleh melihat apabila frekuensi tidak sama ataupun tidak boleh mendengar apabila frekuensi tidak sama. It's science kan dia dah mula nampak konsepnya. Jadi kita faham dulu konsep dulu. Jadi saya bacakan secara sepintas lalu hal-hal berkaitan dengan science fiction atau fiction science yang boleh kita tulis, kita boleh masuk banyak kategori lah. Sangat banyak sebenarnya. Ini yang boleh kita masukkan. Jadi yang terkenal misalnya robot, cyborg, ni sangat terkenal lah. Android, penjelajahan angkasa lepas, hyperspace, semua tengok Star Wars kan, Star Trek. Itu konsep science fiction ya, memang ada. Tamadun antara galaksi, kapal angkasa. Pernah dengar merentas masa, time travelling juga. Dunia selari. Jadi konsep time travelling dan dunia selari juga ada kan dalam hikayat-hikayat lama. Sebenarnya ada, tapi kita macam merasakan masih lagi dia magic sebab kita tak dapat terangkan. Tapi sebenarnya ada konsep rentas masa, kecerdasan buatan. Ini mungkin di bawah UTM banyak mungkin ada, artificial intelligence, VR, virtual reality, itu semua di bawah apa itu panggil komputer kan. Senjata tenaga, energy weapons, medan tenaga, force field. Dalam kategori bioteknologi, mungkin ada klon tadi yang disebutkan, kejuruteraan genetik, genetic engineering, mutation, ini juga di bawahnya, anti-gravity, makhluk asing. Kalau kita lihat dalam konsep Melayu semula kan apabila makhluk yang bukan manusia itu kita panggil makhluk halus. Tapi kalau di barat dipanggil alien, maknanya yang tidak boleh tak serupa, rupa dia macam manusia, dia panggil alien. Jadi kita rasa bila kita sebut alien saja kita dah nampak bayang dia tak sama. Kita tak boleh bayangkan bahawa jin itu alien kan. Tapi sebenarnya konsepnya alien lah. Kalau dalam undang-undang, saya dulu bidang saya undang-undang, apabila kita sebut alien maknanya dia bukan tergolong dalam tempat itu. Maknanya kalau pendatang yang dengan izin tanpa izin kita panggil dalam konsepnya alien ya, maknanya benda yang di luar daripada kebiasaan di tempat itu. Jadi ada banyak sebenarnya yang boleh kita lihat. Kalau sangat berminat dalam fiction science juga,
saya minta cari buku yang ditulis, novel yang ditulis oleh Dr. Rahmat Harun. Dr. Rahmat Harun, memang medical doctor, Dr. Rahmat Harun. Novelnya ialah DRT. Ejaannya DI noktah ER noktah TI. DRT oleh Dr. Rahmat Harun. Medical doctor yang banyak menghasilkan novel fiction science. Saya sendiri teruja membaca fiction science beliau di RT ini sebab konsep dia ada pengaruh dari Frankenstein tadi sebab dia mencuba teknik menghidupkan semula mayat yang baru mati. Konsep ini kiranya kita panggil bersalahan dari segi etik, tapi itulah ceritanya kan. Ceritanya dia cuba nak menghidupkan mayat tadi dengan DRT, Death Revivification Technique sebenarnya. Dia cuba hidupkan dan ni kira doktor gila lah, doktor yang melanggar etik, tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia buat begitu dan menceritakan tentang latar belakang pelajar medik. Jadi saya dapat dua kat situ, iaitu tentang fiction science dan latar kehidupan pelajar medik. Dan akhirnya saya tu bukan pelajar medik, saya bukan pelajar sains tulen pun. Tapi saya menghasilkan buku undang-undang, novel undang-undang kerana saya fikir, oh dia doktor kan, dia tulis pasal pelajar medik, saya tulis pasal pelajar undang-undang begitu. Tak apalah, itu side dia ya. Okey, jadi dekat dalam negara kita memang tak banyak fiction science yang boleh kita jumpa. Tu pun kadang-kadang konsep dia lari juga, ialah cerpen-cerpen yang tersedia dalam majalah Dewan Kosmik. Dan saya harap UTM melanggan, perpustakaan UTM melanggan Dewan Kosmik. Kalau tak dapat langganan saya boleh bantu. Langganan Dewan Kosmik dalam tu ada banyak cerpen. Jadi cerpen berbentuk fiction science yang ini boleh membantu juga. Okey. Jadi saya perlu terangkan konsep fiction science ini walaupun nanti nak menulis tentang sains dan teknologi, tak kisah sebenarnya sains atau teknologi, cakupannya luas, tapi konsepnya itu kita kena betulkan dulu kerana kita bukan menulis fakta sains semata-mata, dia ada unsur kemanusiaannya. Okey, mungkin kalau ada yang tengok Netflix, siapa yang ada Netflix, kalau anak-anak yang suka tengok anime lah kan, ada satu siri yang dinamakan Cells at Work. Cells, C-E-L-L-S, Cells, Cells at Work. Dia anime, kisah kehidupan sel-sel dalam tubuh badan kita dan diberikan semuanya bentuk manusia kerana dia nak beri cerita kan. Cells at Work. AT, work, bekerja. Cells sedang bekerja. Cells at Work. Okay. Cells at Work boleh cari dekat Netflix. Netflix ada. Saya tonton, yes, that's right, Dr. Aliza. Cells at Work nanti boleh cari dekat Netflix, yes. Itu juga satu cara science fiction. Dia menceritakan banyak konsep dalam badan kita kan, ada banyak immune system, T cells lah apa semua, diberikan perwatakan. Kena layanlah sekejap cara anime bercerita kan, memang sangat sesuai lah untuk kanak-kanak remaja. Jadi itu juga satu konsep fiction science, bagaimana dia memudahkan subjek bio. Ini kalau zaman PKP ni, budak-budak tengah belajar bio tak faham dari segi sistem pertahanan tubuh badan, dia buka je anime tu, Cells at Work. Saya memang sangat sudah sure kan, memang lulus, approve dia kata, main dah tengok cerita tu. Dan saya layan dengan anak saya supaya kita faham sebenarnya perkembangan semasa dalam penceritaan untuk kanak-kanak dan untuk sains juga, bagaimana mereka menggunakan konsep tadi. Kita ada soalan tadi bagaimana sains tadi nak diterangkan dalam bentuk komik kan. Jadi kita boleh tengok bagaimana budaya lain menggunakan juga elemen yang sama. Jadi apa yang saya terangkan sebentar tadi yang dalam sepanjang penceritaan tadi boleh digunakan dalam medium yang berbeza. Walaupun penerbitan kita cuma terhad dari segi bilangan muka surat dan sebagainya, tapi kandungan tadi tidak akan berubah. Kandungan akan sama. Jadi pada masa hadapan sekiranya kita rasa penulis nanti mungkin tak boleh teruskan sebab buku tidak boleh diterbitkan dengan begitu banyak, kos yang boleh tinggi, kita dah pergi ke penerbitan dan sebagainya. Ya, penulis perlu bersedia berpindah platform je. Tapi kandungan tetap sama. Penulis bukanlah terhad kepada percetakan saja kerana penulis tadi kita ni penyedia kandungan. Kita content provider. Jadi kita sediakan bahan-bahan ini. Jadi ada masalah ejaan tadi ke okey ke? Okey Jadi tak apa, itu tengoklah nanti. Itu beberapa contoh lah yang boleh saya bawakan yang memahami konsep fiction science tadi.
Jadi dia tidak bercerita hanya tentang sains, tapi dia memberikan kisah. Memang ada cerita. Jadi sebab dalam fiction, dia perlu melengkapi elemen-elemen apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan siapakah penceritanya. Ini tidak boleh lari. Jadi apabila kita menulis, tak kiralah dalam bentuk fiction science, dalam bentuk cerita kanak-kanak, dalam bentuk apa sekalipun, hal-hal ini tidak boleh diketepikan. Dan sifat kemanusiaan tadi perlu ada, kita perlu memanusiakan. Sebab cerita ialah hubungan antara manusia dan peristiwa. Manusia dan peristiwa. Baru ada cerita. Kalau saya duduk sini, duduk je, pandang, kita saling pandang memandang, tak ada cerita lah, tak ada apa-apa. Tapi apabila sesuatu berlaku, barulah ada cerita. Okay? Konsep dia mudah. Bagaimanakah cerita berlaku? Cerita berlaku apabila rutin terganggu. Pada setiap hari Isnin, Ahmad pergi ke sekolah. Pada hari Selasa, Ahmad pergi ke sekolah. Tapi pada hari Rabu, Ahmad tidak pergi ke sekolah. Jadi cerita tentang Ahmad bermula bila? Pada hari Rabu. Kerana ketika itulah rutinnya terganggu. Iaitu kebiasaan-kebiasaan yang kita biasa lakukan. Itu yang dalam cerita kita katakan pada suatu hari. Once upon a time. Maknanya biasanya macam ni. Tapi pada hari itu ada kelainan, ada kepelikan ke dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan ia menjadi cerita. Orang Melayu sudah katakan, nak jadi cerita, pada hari itulah dia tidak buat sesuatu. Jadi kebiasaan yang dilalui iaitu rutinnya itu akan menyebabkan terganggunya rutin tadi, barulah cerita bermula. Sama macam buat tesis sebenarnya, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan, senang aja. Kita cari apa? Problem statement. Permasalahan kajian kan. Apabila kita ada permasalahan, apabila pelajar itu tidak ada permasalahan kajian, maknanya pelajar itu bermasalah. Betul? Maknanya tak boleh tulis tesis kalau tak ada problem statement. Jadi sama. Cerita tidak akan berlaku kalau tidak ada konflik. Saya tak dengar. Boleh ulang soalannya? Tak nampak. Dr. Liza? Kena buat PhD. Apa tadi soalan Dr. Liza? Tak nampak. Okey, tak apa. Nanti ulang balik soalan Dr. Liza. Tak nampak. Dr. Aida yang bagi soalan tu Dr. Aida. Ya, apa tadi? Saya terlepas. Dr. Aida katanya, boleh tak kita tulis cerita konsep sains yang sebelum-sebelum ni, maksudnya yang kuno-kuno sikit lah. Bukannya yang futuristik sahaja. Okey, bagi contoh. Contoh, Aida bagi contoh. Dr. Aida ada pemberi soalan kalau nak bagi contoh sendiri. Mungkin pada saya yang tadi yang futuristik macam robot, wireless, VR dan sebagainya. Tapi kalau teknologi yang dah lama, contoh macam Streka ke kan, ataupun apa kereta kuda ke, benda-benda yang lama lah, teknologi-teknologi yang menjadi asas kepada teknologi yang sekarang kan. Worth it tak kalau nak explain yang tu? Okay, dia sekali lagi dia perlu kita lihat konsep cerita tadi ya. Konsep cerita tadi. Boleh kita ke belakang. Macam contoh Back to the Future. Back to the Future dia bukan ke depan 100% kan. Dia balik ke belakang. Dia balik ke belakang dan berjumpa dengan banyak hal-hal yang di belakang kan. Back to the Future. Dia perlu kembali ke depan lah untuk kembali kepada dunia nyata kan. Tapi konsep tu kena betul. Kalau konsep tu betul sebenarnya apa pun boleh. Jadi teknologi tadi perlu, misalnya kalau dalam science fiction ada satu lagi kita kategori dia adalah steampunk. Steampunk. S-T-A-M, steampunk, P-U-N-K. Ini satu genre. Di Jepun dan Barat juga banyak. Kalau biasa tengok studio Ghibli, House Moving Castle, itu juga satu konsep steampunk. Dia menggunakan teknologi steam sahaja. Kalau biasa baca komik, kalau mengikutilah Full Metal Alchemist, mesti dia orang kata Puan Nisa ni kaki komik ke apa Tak, sebab saya ada anak-anak kan, jadi saya ikut. Yes, steampunk konsep. Jadi steampunk juga menggunakan teknologi lama. Dia guna teknologi, saya tahu anime tu. Ya, betul. Teknologi yang lama kan, dia guna teknologi lama tapi ada penceritaan dekat situ. Jadi dia tak boleh ke depan. Dia tak boleh cerita tu ke depan. Jadi apabila dia ke depan, contoh misalnya dalam, katalah kita buat cerita ke belakang, cerita yang teknologi dia ke belakang. Jadi macam katalah latar cerita Hang Tuah,
Jadi kalau dalam cerita Hang Tuah, dia tak bolehlah kita letak tiang telefon dalam tu. Sebab konsep telefon tidak ada dalam cerita latar begitu kan. Kalau berlaku pelanggaran itu, kita panggil anachronism. Krono kan ikut masa kan. Yes, House Moving Castle. Krono kan ikut masa, jadi anachronism dia melawan masa. Jadi benda yang tidak wujud pada zaman itu diadakan kerana berlaku kesilapan penulisnya atau penghasilnya. Yang ni kita kena hati-hati. Dalam ayat juga boleh berlaku ya. Kadang-kadang kita buat dialog, cerita lama, cerita kuno. Jadi Hang Tuah pun kata, canggih lah kau punya Chris, canggih ya, canggih. Perkataan canggih tidak digunakan pada ketika itu. Belum nak kata, yalah, belum wujud lah. Bukan perkataan pilihan pada zaman itu. Jadi itu dia juga sejenis anachronism. Maksudnya anachronism dia melanggar sesuatu yang guna apa panggil teknologi yang ke hadapan dibawa ke belakang. Jadi kalau boleh kita tidak ke belakang itu, hati-hati dengan konsep tadi. Jadi kalau nak ke depan, kalau tak mahir, guna satu zaman je. Nak ke depan lah. Nak ke belakang. Dan tidak semestinya sains dan teknologi tadi dalam fiction science dia hanya berkaitan dengan gadget dan alat saja ya. Dia boleh jadi ada satu buku boleh cari Ray Bradbury. Dia tulis Ray, R-A-Y, Ray Bradbury, B-R-A-D-B-U-R-Y, Ray Bradbury, yang menulis bukunya Fahrenheit 451. Fahrenheit seperti suhu tadi, suhu Fahrenheit ya. Fahrenheit 451, 451. Itu judul buku dia. Kisah dia tak ada melibatkan kereta terbang. Tapi bermula cerita itu, yes, correct. Bradbury itu B-U-R-Y tak apa. Ray Bradbury, nanti boleh Google, jumpa je. Very famous book, ada kot dekat kedai buku Kino pun masih ada. Yes, Bradbury. Ray Bradbury, Fahrenheit 451 tadi, dia kisah dia ke depan, future, dia bermula dengan somewhere in the distant future. Dia tak kata bila. Sebab dia tidak mahu mengikat cerita dia tu, yes, correct. Dia tidak mahu mengikat cerita dia tu hanya untuk tahun-tahun tertentu. Sebab nanti lepas tu, dia jadi ke belakang lah kan. Jadi cerita dia sentiasa ke depan sebab dia set kat masa dia somewhere in the distant future. Dia tak sebut tahunnya. Dia tak kata tahun 2020 ke 2021 ke, tak sebut. Okey, apa yang saya nak katakan, cerita itu pada zaman yang diciptakan oleh Ray Bradbury tadi, seorang ahli bomba tugasnya bukan lagi memadam kebakaran. Tugas ahli bomba pada masa hadapan ialah untuk membakar buku. Itu tugas utama dia. Jadi pada zaman itu merupakan satu kesalahan yang amat besar bagi mana-mana penduduk di daerah itu sekiranya memiliki buku. Dan buku adalah sesuatu benda yang amat ditakuti. Orang nampak buku macam perempuan nampak tikus. Boleh gitu. Buku. Awak ada banyak buku. Kenapa awak ada buku? Jadi begitulah sikap manusia pada zaman hadapan yang dibayangkan oleh Ray Bradbury. Dan Ray Bradbury menulis buku ini pada tahun, saya ingat akhir 50-an, 60-an begitu. Dan katanya pada zaman hadapan itu, manusia yang digambarkan dalam cerita itu amatlah takjub dengan dinding. Kerana ketika itu, dinding mengeluarkan gambar. Dinding mengeluarkan gambar. Dah berlaku lah kan zaman kita, dinding dah mengeluarkan gambar kan. Kita sekarang dah ada flat screen TV. Jadi kita kena ingat tahun 50-an 60-an itu ialah zaman permulaan televisyen kan. Televisyen mula ada di barat. Kemudian kan sifatnya CRT kan, yang tombong di ke belakang, tempat besar, panjang. Dulu lah TV kita zaman-zaman kita kecil dulu kan ke belakang. Sekarang ni flat screen. Jadi kita dah boleh gantung kat dinding. Jadi katanya pada zaman yang ditulis oleh Ray Bradbury tadi ialah zaman manusia tak keluar rumah sangat, dia lebih suka tengok dinding pada setiap hari. Macam kalau nak ajak ke mana-mana pun dia tak nak. Hari ni ada benda-benda ni nak tengok dekat dinding. Cuma kata watching the wall. Itu konsep dia. Jadi of course kisah dia ialah tentang seseorang yang menyembunyikan buku lah. Dan dia berjaya pada satu peringkat menyembunyikan buku sehinggalah didapati watak ini menyimpan buku secara tidak sah. Dan rumah dia boleh dibakar. Dia rumah terus boleh bakar. Bukan buku tu saja dibakar, dan ahli bomba tadi boleh datang dan membakar rumah dia. Jadi itu konsep yang dibina. Tak ada pun cerita terbang-terbang ke futuristik ke robot semua tak ada. Dia cuma dari segi elemen social science je di ke depan pun boleh.
Fiction science yang lain yang mungkin lebih mudah yang kita boleh relate kan, misalnya Spiderman. Spiderman tu kisah budak biasa yang digigit oleh laba-laba yang mengubah DNA dia. Jadi genetic alteration menyebabkan dia mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, dan kemudian cerita itu kan lebih kepada bukan soal sains dia sangat kan. Dia sikit je dia kena gigit tu dan dia jadi Spiderman, dan bagaimana dia menyelamatkan manusia. Itu juga dipanggil soft lah, soft core science fiction. Dia ada hardcore. Hardcore ni jenis yang teknologi yang dicerita. Dia nak cakap jam tu pukul berapa tapi dia terangkan macam mana gear-gear di belakang tu dia cerita macam mana benda tu bergerak untuk menunjukkan jam tu pukul berapa. Boleh. Itu teknologi dia begitu hardcore. Ini memang jenis berat. Ada. Jadi untuk kanak-kanak, dia kita kembali kepada kanak-kanak, kesesuaian tadi perlu kita laraskan. Jadi kita tengoklah, cabaran anak-anak juga tak berubah. Kita rasa kita nak cerita zaman kanak-kanak kita. Yang ini kesilapan kita juga ya. Kita boleh bercerita tentang buku kanak-kanak, tapi boleh kita relate pengalaman kita. Tapi kita kena ingat, anak-anak kita boleh relate ke dengan apa yang berlaku pada zaman kita itu. Kadang-kadang mereka ni tak boleh relate lagi dah. Misalnya, ada sebahagian daripada kita berpengalaman mandi sungai. Tapi anak-anak kita ni menganggap sungai ni sesuatu yang kotor sebab dia nak melihat di mana-mana pun sungai ialah sesuatu yang tercemar. Yang ini mereka tak boleh nak bayangkan macam mana kita boleh masuk dalam sungai yang kotor itu. Tapi dia tak dapat visualkan macam mana kita dulu melihat sungai ini satu yang jernih, satu yang bersih kan. Yang ini saya juga melaluinya apabila saya terangkan konsep yang sama kepada penulis-penulis di Singapura. Mereka nak tulis buku kanak-kanak. Jadi yang menjadi cabarannya ialah macam mana nak terangkan kepada kanak-kanak ni keindahan sawah padi. Dia kata saya nak cerita tentang mandi sungai, sawah padi dan sebagainya. Saya kata boleh tapi lebih bersifat nostalgia lah. Tapi nanti kanak-kanak ni tak boleh nak bayangkan. Dia tak nampak macam mana. Jadi kena laraskan balik supaya boleh sampai pada mereka. Sama juga dengan fiction science tadi. Apa-apa yang bersifat terkehadapan kepada kita, kepada kanak-kanak, mungkin pada zaman itu dah obsolete. Ya. Teknologi kan cepat obsolete. Cepat apa kita panggil obsolete. Atau kita bukan pupus. Tak dapat istilah Melayu dia. Obsolete. Maknanya dia akan mudahkan. Hari ini teknologi ni canggih. Tapi pada akan datang nanti teknologi dia akan biasa-biasa saja. Sebab banyak yang berlaku pada zaman ini berlakunya kerana penemuan wireless jadi dapat dirakyatkan. Apabila wireless konsep dia dapat dirakyatkan, kita dapat dulu orang nak berhubung misalnya nak menggunakan internet perlukan laptop. Jadi jatuhnya jualan laptop apabila phone boleh menggantikan telefon kita, tablet boleh menggantikan fungsi dan orang hanya membeli laptop hanya untuk tujuan-tujuan kerja profesional berbanding dengan orang ramai. Dulu kan ramai-ramai orang beli laptop ataupun komputer kerana itulah satu cara untuk berhubung melalui internet. Jadi perubahan itu berlaku kerana konsep wireless dan sebagainya. Jadi kita kena faham juga pergerakan sains lah. Saya secara saya sendiri, kita minat sains. Saya baca banyak buku sains tapi saya tidak terdidik dalam bidang sains. Jadi saya perlu mengkaji sesuatu itu dua kali ganda berbanding dengan orang dalam bidang. Orang dalam bidang sains dia menguasai bidang itu, tetapi kadang-kadang orang dalam bidang sains pula mempunyai cabaran bagaimana hendak bercerita tentang sesuatu yang difahami. Jadi mungkin kalau saya boleh cadangkan, penulisan buku kanak-kanak sains dan teknologi ini boleh dibuat secara kolaborasi 3 penjuru, iaitu seorang penulis, tak semestinya latar belakang sains, ada pun bagus. Seorang pakar sains yang menyimak dari segi fakta, kesahihan fakta dan kebolehupayaan sains itu pergi ke hadapan. Bagaimanakah, bolehkah kalau ke depan, macam mana? Dan seorang lagi ialah pelukisnya, ilustrator. Jadi kita perlukan verification kan, pengesahan daripada pihak-pihak. Sebab kita tahu ada orang dia boleh menulis tapi dia tak ada konten, tidak ada kandungan. Ada orang dia ada kandungan tapi dia tidak boleh menyampaikan. Jadi yang ini juga satu kelebihan kalau boleh buat kolaborasi, itu menarik ya. Ataupun buat projek bersama-sama tapi ada seorang pakar yang menyimak dari segi aspek sains dan teknologinya. Ini penting sebab nanti selepas ini kanak-kanak akan mempersoalkan, ini je sains teknologi, dia tak ada apa-apa pun, dia lebih canggih daripada itu lagi dia dah dapat kan. Jadi begitulah saya fikir boleh kita lihat. Okay. Itu dari segi sains dan teknologi saya perlu terangkan yang itu sebab kalau tidak
kita keliru antara maksud sains saja. Sains saja dan kemudian ada cerita. Itukah sains dan teknologi? Tidak semestinya. Betul. Sekarang sangat daring. Kita ada 15 minit lagi. Kita buka kepada soalan. Soalan ni, saya ni pakai tablet. Jadi ada banyak tak nampak. Ya. Jadi saya boleh dengar soalan, boleh. Saya boleh baca kalau misalnya, kalau panjang, boleh pemfatan forward dekat saya punya WhatsApp. Okey, ada soalan. 15 minit lagi. Tak apalah, lajak 5 minit sikit pun nanti tak apa. Saya okey. Puan. Okey, saya nak tanya soalan pada penerbit UTM ni, Dr. Mahfuzah. Dr. Mahfuzah dengar tak? Okey, Doktor. Soalan saya macam ni. Untuk penerbit UTM, adakah penerbit UTM membantu ataupun boleh support pada penulisan buku kanak-kanak berasaskan sains dan teknologi ni, sedangkan kita pensyarah di UTM lebih boleh melihat pada buku-buku yang berkaitan dengan engineering, yang IT. I mean bukan portfolio kita buku kanak-kanak. Adakah penerbit UTM boleh support untuk penulisan begini? Untuk menjawab soalan tu, sekarang ni semua manuskrip karya kreatif, sebab kita dah dapat tulisan bermula 2018, kita pun masih baru sebenarnya. Kita baru terbit 5 buku karya kreatif dan tahun ni kita akan ada terbit lagi. Dan sekarang ni apa yang difahamkan, top management sekarang dia mereka mengharapkan manuskrip tu melibatkan teknologi yang ada di UTM. Okay, kita dah institution. Maknanya kita kan contoh dia macam robot kan, engineering ada robot, kita boleh ceritakan, kaitkan dengan kalau FTMK dengan AI-nya, kalau manufacturing mungkin ada topik-topik lain, virtual reality-nya. So tolong kaitkan sedikit berkaitan teknologi untuk kita naikkan nama UTM. So selarilah seiring dengan kita punya. Okay, menjawab tak soalan tu? Menjawab, tapi ya masih dia berkisar dengan kaitan kita dengan di universiti. Maksud dia penulisan kanak-kanak ni masih pada saya, kalau ikut jawapan tu tak disupport lah sebenarnya. Kalau boleh saya tambah ya. Kita ada edutourism. Kita ada tourism, untuk Arduino, untuk buku teks, buku panduan. Tapi kalau kita tambah lagi dengan buku cerita kanak-kanak, macam mana penggunaan Arduino tu mungkin lebih membantulah untuk support buku cerita kanak-kanak. Kami pun masih baru, saya pun kira masih belajar. So banyak juga input yang saya dapat hari ni, macam bilangan muka surat tadi, saya pun sangat pasal bilangan muka surat tu. So banyaklah input yang kami dapat. Mungkin Puan Nisa ada benda nak tambah? Ya, itu saya katakan tadi, mungkin projek ini perlukan kerjasama Puan Doktor. Perlukan kerjasama, maknanya dari segi kandungan itu disediakan oleh pihak UTM. Misalnya ada pepencarah yang berminat tadi, berikan bidang kepakaran masing-masing kan. Jangan akademik sangat. Mungkin bagaimanakah bidang ini boleh dijadikan cerita. Jadi nanti buka kolaborasi ini dengan penulis luar. Penulis luar dia mesti mungkin buat syarat lah. Kolaborasi dia mesti dengan salah seorang pensyarah UTM dalam bidangnya. Jadi dia menceritakan tentang konsep, katalah seorang pensyarah otomotif. Otomotif boleh kot? Otomotif, kereta, kenderaan. Mungkin konsepnya dia boleh menceritakan hal-hal yang saintifik dalam bidangnya, kemudian ceritanya boleh dibincangkan dengan penulis tadi, penulis dapat idea, ataupun pensyarah tadi ataupun pakar bidang menceritakan dan katalah cerita kat saya. Saya ni tak faham konsep sainsnya, tapi difahamkan dulu kepada saya nak tulis cerita macam ni. Nanti penulis boleh mengolah. Apabila boleh mengolah, jadi kerjasama tu penting. Sebab saya fikir untuk seorang dalam bidang akademik, ini jujur penulis dalam bidang akademik, dia nak terjun ke bidang penulisan artikel biasa pun sebenarnya amat mencabarkan, apatah lagi untuk pergi ke bidang kreatif. Untuk pergi ke bidang kreatif, creative writing. Juga satu cabaran. Bukan semua boleh buat. Saya faham dan saya tidak menilai hal itu. Saya faham. Jadi perlukan bantuan. Sebab kita ada banyak novel sains juga yang ditulis dengan kerjasama. Ini dilakukan pada zaman
UTM bekerjasama dengan kumpulan utusan. Buat sayembara science fiction dan teknologi kan, kalau pernah dengar, siri itu ada beberapa tahun dapat dilakukan dan menghasilkan manuskrip yang agak baik dari segi science fictionnya dan teknologinya. Jadi mungkin kolaborasi ini dapat dimulakan oleh penerbit UTM sebab yang itu UTM buat. Jadi kena cari satu lagi, maknanya orang atas kena buat satu joint venture yang itu antara UTM dengan kumpulan utusan. Jadi mereka dapat menghasil. Jadi tim editorial tadi dapatlah membantu. Kemudian sekarang ni bidang teknologinya dipantau oleh universiti. Jadi begitu mungkin satu kaedah lah. Jadi saya tak fikir kedua-duanya dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya katakanlah nak tahun ini atau tahun depan. Sebab dalam memahami konsep ni satu hal. Dan dia sebenarnya bukan mudah untuk terus saya sendiri pun nak makan tahun jugalah nak menguasai bidang. Terutamanya kita ni kadang-kadang ada hal-hal lain yang mendesak juga dari segi akademik dan sebagainya, kita perlu kejar paper dan sebagainya. Lepas tu nak kena switch kita punya mind, nak mengubah kepada hal-hal penulisan kreatif ni, dia tidak semudah itu kan. Dia tak semudah itu nak tukar. Mungkin kolaborasi lah saya cadangkan. Tapi bagaimana perinciannya mungkin nanti pihak universiti dan penerbit sendiri boleh dapatkan begitu dan mungkin boleh diumumkan kepada umum. Saya rasa ramai yang berminat untuk melakukan hal ini sebab saya boleh hubungkan misalnya dengan kumpulan yang menulis fiction science ni, ada kumpulan kecil je. Yang ini hanya menulis yang dewasa, science fiction dewasa. Yang kanak-kanak ni kurang lagi. Kumpulan penulis kanak-kanak ada. Tapi mereka kekurangan bahan pula dari segi sains dan teknologi. Jadi kolaborasi ini kalau dapat dilakukan menarik. Ini yang saya cerita ni sebahagian daripada hal-hal yang penting dalam penulisan buku kanak-kanak. Nanti ada ramai lagi tokoh yang boleh berkongsi. Saya ingat pertemuan yang akan datang boleh difikirkan bagaimana kaedah yang lebih baik, yang lebih sesuai. Mudah-mudahan selepas PKP ni dapat ditamatkan, kita boleh berhimpun dan boleh ditunjukkan. Banyak nak tunjuk. Teruja sebenarnya tapi sebab skrin kecil tak dapat tunjuk semua dan semua terbalik. Nanti kita kongsi lagi insyaAllah. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Ya, Puan Farah. Saya Farah, editor penerbit UTM, nak bertanya sebab kami ada menerima beberapa manuskrip sebab saya tahu memang pensyarah UTM dia ada banyak idea dalam sains dan teknologi. Ilmu-ilmu yang mereka ada tu sebenarnya memang banyak. Cuma kita nak aplikasikan dalam bentuk buku kanak-kanak tu dia agak sukar. Contohnya macam ada sistem kita buat mungkin sistem untuk tenaga solar ataupun bagaimana sebuah kereta hybrid berfungsi. Itu semua idea-idea yang simple tapi bila kita nak olah dalam buku kanak-kanak dia jadi agak sukar. Jadi Puan ada tips tak bagaimana hendak terbitkan ilmu-ilmu ini secara buku kanak-kanak? Mungkin apa yang perlu disediakan, apa yang perlu maksudnya tips-tips bagaimana nak menulis buku kanak-kanak berasaskan sains. Okay. Baik. Tadi saya sebab saya fikir penulisan kita ni, kita lagi 10 minit lebih kurang kan, 5 ke 10 minit. Saya cuba ringkaskan. Penulisan bengkel kita ni ataupun perbincangan tadi lebih kepada penulisan, saya melihat buku kanak-kanak dia harus bersifat kreatif. Saya tak dapat nak, ada banyak lagi ya. Sebenarnya kita boleh buat buku kanak-kanak informatif, berinformatif. Okay, tadi yang isu tentang kereta hybrid dan sebagainya, katakan kita nak terangkan konsep tu kepada kanak-kanak. Mungkin yang ini bukan fiction science. Ya, bukan sebenarnya buku yang kita terangkan teknologinya. Jadi ini buku kanak-kanak berinformatif juga satu bidang di bawah penulisan buku kanak-kanak. Dia bukan kreatif. Maknanya tidak ada watak cerita apa, siapa, apa berlaku, tak ada aksiden dan sebagainya. Boleh dibina cerita yang mudah, simple, sebab kita nak terangkan tentang hybrid tadi. Jadi ini juga satu, dia konsep berbeza ni. Dia tak cukup 5 minit nak terangkan yang itu. Okay, dia dipanggil, kalau kita tengok banyak, pernah tak ikuti siri dipanggil Horrible Histories dekat BBU kan ada Horrible Histories. Okay. Horrible Histories, dia sebenarnya kisah sejarah. Dia ada sains juga. Saya ada belikan untuk anak-anak saya. Konsep dia menerangkan konsep sains dalam bentuk kartun gabungan, lukisan kartun dan juga teks, tapi laras bahasa dia laras bahasa santai.
memang kanak-kanak sangat seronok lah memahami konsep itu. Siri ni dia panggil the horrible histories. Dia ada horrible science, dia ada horrible, Siri dia horrible semua. Horrible geography, horrible dan sebagainya. Saya rasa biasa kalau siapa pergi Big Bad Wolf akan jumpa lah Siri ni. Yes, the horrible series. Jadi ini juga bagaimana dia menerangkan konsep-konsep dalam bentuk ada yang dikomikkan. Dia bukan, mungkin komik dia tu tidak sepenuhnya cerita, dia cuma buat komik strip je. Dia buat komik strip satu muka ke dua muka, tapi diterangkan konsep yang mungkin sukar dipahami dalam bentuk cerita. Sikit je. Kemudian diterangkan beberapa hal pada bahagian itu. Dia ada gabungan, buku tu ada gabungan teks, naratifnya dan juga komik. Ini juga satu cara untuk menerangkan. Saya faham kadang-kadang pensyarah tak dapat nak turun, bukan maksud saya turun tu maknanya dia nak membawa pemikiran dia yang kompleks itu kepada sesuatu yang untuk kanak-kanak faham. Jadi ini perlukan orang dalam bidang. Sebab saya sendiri, saya ada buku hak cipta kan. Buku hak cipta, satu konsep yang berat diterangkan kepada orang awam yang bukan dalam bidang undang-undang. Jadi saya berkolaborasi dengan pelukis komik untuk menerangkan beberapa konsep dalam buku saya, karya kita hak kita. Sekejap, ada tak ada gerak. Ada. Sekejap Perasaan. Okey, jadi kan kita terangkan konsep dalam bentuk cerita. Tadi dalam bentuk komik. Ini buku karya kita hak kita. Jadi buku ni tentang hak cipta. Solely memang sepenuhnya hak cipta. Jadi tahulah copyright ni kan subjek dia kan dry kan, membosankan. Jadi diterangkan beberapa konsep dalam ni dan kemudian ada komik strip. Contohnya ada komik strip. Komik strip ada ringkasan, kan? Sikit contohlah, kita faham. Setiap bab ada komik strip. Komik strip, ada ringkasan, konsep dia, lepas tu saya terangkan. Ada gambar sikit. Dibantulah visualnya itu, begitu. Mungkin satu cara juga untuk penerbit membantu pensyarah-pensyarah tadi, yang dia hebat-hebat dia ada idea yang sangat bagus, tapi nak dipermudahkan untuk layman, untuk orang awam. Untuk kanak-kanak apatah lagi kan. Jadi mungkin satu. Kena lihat banyak contoh dalam kategori buku kanak-kanak ni. Memang lepas PKP ni pergilah merayau ke kedai-kedai buku yang ada buku kanak-kanak khususnya. Lihat bagaimana konsep-konsep buku ni memang kena buat collection. Kalau nak penerbit berminat untuk melebarkan jaringan dalam bentuk penulisan buku kanak-kanak, harus ada satu iltizam untuk membina, memahami konsep buku kanak-kanak ini. Maknanya ada investment kat situ, cari buku, beli buku, faham konsep dan sebagainya. Nanti banyak boleh bantu para pensyarah ini. Jadi ini satu kerjasama yang saya fikir bukan sekejap tapi boleh diusahakan. Saya positif lah. Ini penting, saya tak jumpa lagi banyak penerbit universiti yang berani untuk menerbitkan buku kanak-kanak dalam konteks begini. Ini satu yang saya wajar puji minat yang ditunjukkan. Soalan seterusnya? Assalamualaikum. Saya Nur Ain. Sebenarnya saya nak tanya dekat penerbit Dr. Mahfuzah. Kalau kita ada konsep, macam saya nak buat konsep Islamik kan, buku kanak-kanak Islamik. Tu macam dah lari daripada bidang lah. So adakah you can support ataupun penerbit tak boleh, maksudnya penulisan yang sebegitu. So maknanya nak kena kaitkan dengan bidang juga macam mana pun. Terima kasih soalan tu. Okey, sebenarnya sekarang ni kita terima semua manuskrip sebab walaupun kita boleh masuk pada book fair yang Islamika, contohnya macam Brunei, China, mereka memang cari buku-buku yang macam ni. Jadi tak salah sebab kita pun memang ada pusat Islam, kita ada banyak latihan motivasi untuk pelajar-pelajar sekolah. So buku-buku ni kita boleh guna pakai. Kita boleh promosikan di sekolah-sekolah dan sebagainya. So tiada masalah, boleh hantar manuskrip. Kita sentiasa support semua manuskrip staff daripada UTM. Okey, terima kasih Doktor.
Boleh tu. Dah banyak. Boleh dihasilkan. Saya fikir untuk peringkat awal ni penerbit biasanya akan terima. Gunakan kesempatan penerbit sangat memerlukan manuskrip. Saya rasa pun saya macam nak hantar. Cakap UTM ni kan macam ada kosong pula. Boleh tulis sesuatu saya fikir untuk penerbit UTM. Sebab ketika orang sedang nak. Sekali lagi? Boleh hantar satu manuskrip dekat kami. Boleh cuba hantar tepi. Ya, kita bincang TM tepi lepas ni ya. InsyaAllah, insyaAllah. Maksud saya, ketika cadangan saya kepada semua yang mendengar ni, apabila ada penerbit yang membuka tawaran, ada opening macam ni, ambillah peluang. Ini yang saya lakukan untuk Hanani. Saya kalau nak ikutkan, kalau orang yang tahu latar belakang saya seorang penulis yang konon-konon lah, dianggap serius, yang hanya menulis berat-berat kan. Jadi, saya cabar diri untuk menulis buku Faris tu, Faris Putera yang Hilang. Ketika itu saya melihat bahawa buku untuk kanak-kanak lelaki amat kurang. Ketika itulah, itu tahun 2004-2005. Buku untuk kanak-kanak lelaki amat kurang dan kebanyakannya buku cerita untuk kanak-kanak perempuan. Saya masa tu belum ada anak lelaki, anak saya semua perempuan. Tapi mungkin ada dalam saya pun ada keinginan kot nak lelaki agaknya lah kan. Tapi itu ceritalah. Yang saya nak katakan ialah saya kesian kepada kanak-kanak lelaki yang tidak cukup bahan bacaan. Jadi saya tulis buku Faris Putera yang Hilang itu untuk mengisi kekurangan tadi yang mana yang tidak diisi pada ketika itu. Dan kemudiannya penulisan itu untuk Hanani, sekarang Kraft pula memulakan penulisan buku kanak-kanak. Jadi sekali lagi saya rasa macam taklah rasa saya yakin sangat. Saya cuba juga, saya belajar baca ni. Memang dia punya literature review untuk tulis buku kanak-kanak ini ialah membeli banyak buku kanak-kanak. Jadi kita kena buat literature review juga. Jangan buat PhD je ada literature review ya. Untuk tulis buku yang bukan bidang kita, tolong buat literature review dulu. Jadi saya baca buku kanak-kanak, cari, beli, rasa macam semua kata, kamu ni nak beranak kecil ke apa benda ni, banyak sangat buku kanak-kanak kan. Tapi sebab saya nak menulis, saya perlukan bahan itu. Sangat banyak. Saya ada satu collection. Ini yang nampak ni sebahagian kecil saja daripada bilik kerja saya. Kat depan ni dia ada library. Ini buku serius. Buku kanak-kanak ada satu section lain. Memang buku kanak-kanak saja. Memang saya akan beli untuk memahami konsep tadi. Jadi saya sebenarnya dicabar oleh anak-anak saya sendiri. Masa tu mereka kecil, sekolah rendah. Anak-anak saya kata, Mama menuliskan. Mama menulis untuk orang lain kan? Menulis ni maknanya menulis untuk orang lain kan? Soalan dia begitu. Lepas tu dia tanya, bila Mama nak menulis untuk kami? Sentap tak sentap dengan soalan macam tu kan? Bila nak menulis untuk kami? Kami ni maknanya mereka itu yang pada usia sangat muda, sekolah rendah. Mereka tidak ada bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Dan mereka teringin nak baca hasil kerja ibu je. Jadi bayangkan kita terasa begitu. Jadi itu yang saya cabar diri untuk menulis buku kanak-kanak. Tapi itulah, literature review lah dulu. Buat kajian, baca sikit macam mana orang menulis. Banyak sampel, tengok dan try and error. Jangan takut. Memang buku saya dua ni bukanlah buku terbaik. Tapi satu contoh yang saya cuba hasilkan berdasarkan beberapa kajian yang telah saya ikuti. Okey, mungkin Puan Nisa, saya. ada soalan tadi. Puan Dr. Zahira tanya, ada tak contoh-contoh penulis tempatan tentang buku karya informatif, buku kanak-kanak informatif? Ada. Nama saya tak ingat doktor, saya tak ingat namanya. Tapi kalau di Dewan Bahasa dan Pustaka, amat banyak buku bersifat informatif ini di bawah kategori buku kanak-kanak. Nanti kalau saya terjumpa nanti saya cuba senaraikan, saya emailkan pada Prof Tanah ke. Tapi sementara itu, memang antara penerbit yang banyak menulis buku bersifat informatif ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sedikit ada di Karang Kraft, tapi buat masa ni saya fikir mereka ni bersifat komersial kan. Jadi terhalanglah dari segi penerbitan yang begitu rancak yang pernah berlaku dalam sekitar 5 tahun dulu, 4-5 tahun dululah, lebih aktif. Dewan Bahasa masih ada. Banyak, sangat banyak buku bersifat informatif ini. Mungkin contoh-contoh tu boleh lihat di sana dan bukan semestinya begitu. Penerbit UTM boleh menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan terakhir kalau ada ruang lagi ni saya nak menyatakan untuk pelukis, buku kanak-kanak ini, cuba bayangkan kanak-kanak di sekolah rendah khususnya merasa sangat tercabar membaca buku teks. Buku teks dilihat sebagai sangat sekolah kan. Jadi gambar-gambar pun sangat teks dia panggil, very textbook lah orang kata.
Jadi kita perlukan pelukis yang boleh ada stroke dia lain sedikit lah daripada textbook supaya buku itu dilihat tak nampak macam textbook. Menarik. Ini yang 5 menarik ni satu kuliah yang berbeza nak jadikan dia sesuatu yang menarik, sukar tapi boleh dilakukan. Jadi kita sebagai pengendali dalam hal ini, penulis, kolaborasi, pelukis, editor, kita kena lihat bagaimana hendak menjadikan sesuatu itu menarik kepada kanak-kanak semasa yang sekarang ini. Dia bagi dia menarik ya. Jadi kalau kita terlalu terikat sangat dengan textbook, kita tahu buku ni bagus tapi dia sangat textbook pun kanak-kanak akan mengelak daripada membaca buku-buku demikian kan. Jadi kita cubalah, yang ini satu cabaran kepada kita semua, penulis dan juga pelukis, juga penerbit. Puan, saya nak tanya lagi. Berapa lama tempoh yang Puan ambil untuk hasilkan buku kanak-kanak? Daripada penulisan berapa lama, kemudian penulisan kepada ilustrator kan, itu pun ambil masa berapa lama yang Puan berikan untuk terbitkan buku, untuk hasilkan buku tu? Okey, dia bergantung kepada kepakaran seseorang tu juga. Kalau orang penulis itu memang sudah ada kemahiran menulis, jadi tempoh penghasilan manuskrip itu mungkin tidaklah makan lama sangat. Kerana kita tahu halamannya terhad. Kalau saya kata seminggu kan melampau dah pula kan. Jadi sebenarnya tapi tak mustahil. Dengan syarat konsep dah ada, cerita dah ada, tinggal nak tulis saja, menjadikan teks saja. Boleh, seminggu 2 minggu boleh buat. Tetapi kalau masa tu baru nak fikir, baru nak sebagainya, kena tambah lagi. Mungkin sebulan, 2 bulan. Sebab selepas itu perlu diberikan kepada pelukis pula untuk pelukis faham, ataupun dihantar pada penerbit, penerbit akan beri pada pelukis pula. Itu kan kita 3 segi kan. 3 penjuru tadi untuk kita sama-sama memahami apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi tempoh tu tidaklah tepat, maknanya mesti sebulan ke 2 bulan, tetapi relatifnya tentulah kurang daripada penulisan buku bersifat akademik, bersifat novel, seperti novel dan sebagainya. Tentu ada sedikit perbezaan. Kurangnya itu sajalah saya boleh katakan. Lagi soalan? Assalamualaikum. Saya nak tanya, berapakah halaman yang sesuai untuk buku informatif? Okey, saya memegang, saya faham. Saya memegang konsep yang sama tentang buku kanak-kanak tadi, kerana buku kanak-kanak yang saya sebutkan, mungkin doktor terlepas pada bahagian awal saya menyebutkan tentang gandaan 4 tadi, dia perlu minimum 4 halaman, 8 tak ada orang nak terbit buku 4 halaman kan. 4, 8, macam 4 line dia 8 halaman, 4, 8 dan seterusnya. Untuk buku informatif juga, konsepnya kan ada teks dan juga ada ilustrasi, ada gambar kan. Jadi apabila dari segi printing cost tadi, dia kembali kepada bagaimana saya terangkan gandaan 4. Jadi maknanya kalau yang umur rendah, tentulah memerlukan bilangan muka surat yang lebih rendah, 16 ke misalnya. Mungkin dia pergi ke 24 ataupun yang macam buku Hanani tadi ialah 48. Jadi kalau bergantunglah kepada ini benda ni anggaran, tapi gandaan 4 ni biasanya penerbit akan boleh bantu. Sebab nanti penerbit juga akan cetak. Mungkin zaman digital berlaku sedikit perubahan. Dari segi bilangan tadi tak ada masalah ke dan sebagainya, tapi dia bergantung pada kos. Jadi ada juga kebarangkalian dia mengikuti angka tadi, gandaan 4 16, 24 dan sebagainya, masih mengikut umur. Sebab lebih tinggi umur, mereka memerlukan muka surat yang lebih dan word count, itu per kata dia mestilah lebih daripada. Sebab kanak-kanak ni amat peka dengan bilangan perkataan tadi. Bagi anak-anak yang rasa melihat kita sendirilah, kalau teks lebih banyak dari lukisan, kita rasa lebih banyak. Orang nombor akan rasa terseksa kalau nampak banyak sangat tulisan berbanding dengan nombor dan seterusnya. Satu soalan. Puan ada hasilkan banyak buku. Buku harga dalam range yang mana yang paling banyak sales dari segi jualan? Okey. Kalau buku kreatif kita kena lihat range dia macam ni. Buku kreatif ni saya bahagi yang paling mudah 3 je. Novel, cerpen, puisi.
Range paling banyak jualan ialah tentunya novel. Novel sebab suka ramai. Macam ni masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia kita lagi banyak membaca novel berbanding dengan cerpen. Cerpen ini konsep yang lain lah. Walaupun nampak macam ala kot. Cerpen kot lebih pendek dari novel. Tapi tak juga. Dia ada konsep dia tersendiri dan akhirnya puisi lah. Orang kata puisi kan lebih pendek, lebih senang dihasilkan. Ya, tapi bukan begitu. Dia bukan soal panjang pendek. Tapi mungkin apa yang dikatakan oleh pembaca ni, dia lebih sukakan engagement yang lebih lama dalam teks tadi. Kebanyakannya, saya tak kata semua, kebanyakannya orang perempuan suka novel. Jadi saya katakan novel ini bukan hanya novel yang, jangan ambil novel ni hanya novel yang jadi adaptasi drama petang-petang tu, itu je novel. Tak, novel ada banyak. Novel ada banyak jenis, yang novel biasa, novel pop, novel ringan, novel berat, novel sastra dan sebagainya kan. Jadi segi jualan, kalau nak dibandingkan novel pop, novel yang diadaptasi ke drama itu tentulah lebih tinggi berbanding dengan novel sastra. Novel sastra dianggap berat, tetapi ada kumpulan yang sangat minat membaca novel sastra kerana dia mencabar pemikiran dia. Dia tak nak cerita mudah-mudah, dia tak nak cerita yang biasa, cerita main paksa dan sebagainya. Bagi dia tak suka. Tapi ada orang suka. Tapi jualan itu biasanya novel lebih tinggi berbanding dengan genre yang lain. Tapi cerpen juga memang ada tempat berbeza ya. Misalnya di Singapura, kalau saya tanya orang Singapura, jawapannya berbeza. Di Singapura mereka lebih suka baca cerpen berbanding novel. Mungkin cara kehidupan mereka pantas dalam MRT selalu. Mereka hanya boleh membaca dalam kadar yang pendek. Mungkin sekarang ini lebih banyak membaca dalam peranti, device kan. Jadi membaca itu novel satu yang mencabar bagi mereka. Mereka lebih suka membaca cerpen. Cerpen lebih laku di Singapura berbanding novel. Tapi angka itu tentulah boleh dibincangkan lagi. Tapi itulah cara pembagian. Jadi buku kanak-kanak kita masuk mana? Buku kanak-kanak juga kalau kita novel kanak-kanak, cerpen kanak-kanak, puisi kanak-kanak, dia ada sedikit perbezaan. Dia sebab bilangan itu tak sama dan kita juga ada buku informatif kanak-kanak. Jadi dari segi banyak tak banyak itu juga masih bergantung kepada kandungan buku itu sendiri. Buku itu sendiri juga tak semestinya novel tu mesti laku. Novel ada juga yang tebal tapi tak jalan. Zaman sekarang memang ada cabaran lah. Orang satu kos, satu lagi ialah masa. Okay, Puan Fatana. Right, baik. Alhamdulillah. So, masa pun mencemburi kita. Okay. Tanya soalan ke? Oh, okay. Tanya Puan Fatana. Lagi satu soalan. Okay, dibenarkan. So, selepas satu soalan ni kita terpaksa cut off Okay, baik. Dipersilakan. Tapi saya punya soalan ni ada beberapa soalan. Nama saya Hidayah. Pertamanya ada yang soalan yang saya nak tujukan pada penerbit, ada soalan yang saya tujukan pada Puan Nisa lah. Antaranya macam Ejen Ali tu dia dikategorikan sebagai science fiction ke? Lepas tu kalau kita buat buku yang nasihat, sebab macam nak ambil cedok idea macam Ejen Ali, which is dia ada gadget, dan maksudnya macam nak buat buku kanak-kanak yang memberi nasihat tetapi menggunakan gadget. So kalau buat buku kanak-kanak yang seumpama itu dikategorikan kepada yang macam mana? Science fiction ke apa? Itu satu soalan untuk Puan Nisa. Yang soalan untuk penerbit pula adalah manuskrip tu kalau tulisan tangan diterima tak? Just kami sebagai penulis ni kena make sure kena dalam muka surat kena buat muka surat tu dalam gandaan 4, kalau apa yang saya faham lah. Kemudian tu dari segi saiz buku untuk buku kanak-kanak. So dalam rumah saya pun ada juga banyak buku kanak-kanak, which is ada saiz A4, ada yang saiz kecil kan. Saiz buku tu macam mana? Okay, itu saja soalan dari saya. Tapi kadang-kadang ada orang tak kembung pula. Saya jawab dulu ya. Nanti lepas ni penerbit jawab. Baik, untuk Ejen Ali ia sejenis buku fiction science. Soalan Puan Hidayah tadi tentang untuk saya ialah sama ada buku Ejen Ali ialah sejenis buku fiction science. Saya rasa ia ialah kisah dia kan fiction science. Rasa tak siapa yang tak tahu Ejen Ali kan, semua tahu fiction science. Dia menggunakan gadget sebagai perantara dan sebagainya. Tapi itu bukan soal. Itu okey lah tu. Dari segi konsep fiction science dia betul. Jadi Puan Hidayah nak masukkan nasihat-nasihat dan nasihat-nasihat itu nak disampaikan seperti cerita Ejen Ali.
hati-hati dengan saduran supaya nanti orang kata sama pula macam Ejen Ali kan. Tak nak lah. Jadi cuba adakan konsep baru, itu lebih cantik. Tak ada masalah dari segi kalau nak buat nasihat dan nak disampaikan dalam bentuk fiction science, boleh je. Sebab pada saya nasihat itu ialah kandungannya, isinya kan. Fiction science tadi ialah cara penulis tadi memilih untuk menyampaikan kandungannya. Mungkin nasihat tadi boleh disampaikan dalam bentuk puisi. Dia jadi juga benda tu boleh. Tetapi fiction science tadi digunakan sebagai teknik untuk menyampaikan sesuatu idea yang lebih besar yang tidak boleh disampaikan dalam bentuk lain. Itu lebih cantik lah. Kalau itu berkesan, biasanya Puan Hidayah dia kena hantar je dulu ataupun tunjukkan contoh kepada penerbit. Nanti penerbit tak pasti dia akan hantar pada penilai untuk membuat keputusan. Kemudian teknik tadi bergantunglah menjadi atau tidak menjadi. Dia sebenarnya dalam penulisan ini istilahnya ialah whatever works. Apakah itu sesuai dan menjadi, dan kadang-kadang tidak terhad kepada hanya ini sahaja. Dan dia boleh berubah. Jadi untuk yang tadi yang saya katakan tentang gandaan 4 tadi, dia lebih kepada, saya mungkin tak apa jelas. Saya bukan maksudkan manuskrip kita dalam gandaan 4. Penerbitannya dalam gandaan 4. Maknanya bila dah diterbit, bentuk buku nanti diterbit dalam gandaan 4. Manuskrip tak ada masalah. Manuskrip tu dia boleh size tu ikut kehendak penerbit lah yang senang dibaca. Saya sendiri ketika menghasilkan buku Hanani, buku Faris tadi tu, semuanya saya type menggunakan Times New Roman 12. Lepas tu double spacing. Macam biasa kita hantar pada penerbit. Saya hantar teks saja kan. Tapi panjang pendek ni saja yang berubah. Tapi saya tidak mengikutlah gandaan 4 tadi. Sebab gandaan 4 itu untuk penerbitan buku kanak-kanak. Bukan untuk manuskrip buku kanak-kanak tadi. Jadi manuskrip dia tak ada masalah. Hantarlah macam mana pun. Sebab nanti konten tu akan dipindahkan dalam bentuk penerbitan. Yang resizing dia bergantung pada saiz. Saiz tadi kan kita tak tentukan lagi. Sebab buku kanak-kanak ada pelbagai saiz. Jadi saiz itu akan menetapkan, akan menyebabkan bilangan muka surat tadi akan berubah sama ada banyak atau sikit. Jadi tak apa, buat dulu. Lepas tu saya kata tengok dulu contoh-contoh buku kanak-kanak yang sedia ada, yang established lah, yang memang terbukti. Jadi daripada situ kita akan dapat memahami, oh sebenarnya dia nak begini dan sebagainya. Baik. Jadi dari situ mungkin yang saya jawab. Mungkin yang lain tu penerbit boleh tambah. Okay, soalan Dayang tadi, okay mungkin dia dah ada idea, dia dah buat sketch dan sebagainya, contohnya 20 page. And then, dan dia nak hantar dalam bentuk draft tadi. Saya sebaik-baiknya penulisan tu di-type lah dekat dalam Microsoft Word. Tak kira lah format apa yang you nak buat, yang you prefer. And then baru submit. Dan sketch tadi boleh tunjuk dekat penerbit supaya kita faham, oh ni flow yang penulis nak, ni ke gambarnya yang you all nak bayangkan kepada designer. So tak susah pun nak menaip sebab bila kita yang tulisan tangan seseorang ni macam-macam style kan. Kita tak nak ada mistake, kita tak nak ada salah ayatnya, dan dia akan memakai energi. Energi kami di penerbit ni kan, dan kami tiada sekarang ni dengan pandemik, kita tak ada pelajar praktikal, kita tak ada siapa-siapa yang akan bantu kita dekat sini sekarang ni. Kita ada editor dalam 5 orang sahaja yang tak cukup tangan jugalah sebenarnya nak menyimak semua manuskrip. So cadangan dia type dalam Microsoft Word. Sekarang dah ada software sebenarnya, perlukan mikrofon, kita cakap dah siap. Dia akan convert terus kepada text, speech to text. So nanti boleh refer terus pada saya untuk saya guide macam mana nak guna software tu. So dah mudah dah dan boleh terus hantar kepada kami. Itu saja. Pautan pun sudah diberikan kan. Jadi saya fikir adalah yang hal-hal kecil lain-lain tu saya fikir boleh email terus ataupun WhatsApp terus kepada pihak penerbit lah, mereka boleh bantu kan, betul Puan Fatrah? So alhamdulillah, okey, di sini baik. Terima kasih kepada penceramah kita Puan Nisa Harun, sangat banyak input yang kita dapat, okey, sangat menaikkan semangat. Saya rasa semua semangat peserta hari ini memang sedang melonjak-lonjak.
Dan insyaAllah kami di penerbit menantikan kata buah tangan ataupun idea ataupun cadangan peserta-peserta. Dan kami turut menantikan juga mungkin kata penglibatan seterusnya Puan Nisa Harun kerana support penerbit UTM. Dan untuk itu terima kasih kepada semua peserta. InsyaAllah kita jumpa di lain masa dan sekiranya ada soalan-soalan yang berkaitan boleh majukan kepada saya fatona@utem.edu.my dan mungkin kita boleh rujuk dengan Puan Nisa Harun ya. Okey, so saya kira itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita jumpa lain kali. Bye. Assalamualaikum.